Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa penjaga calon SPM SMK Tinusa tahun 2020. Baiklah, ini adalah merupakan taklimat ibu bapa atau penjaga bagi SOP dan keperluan murid SPM 2020. Okey. Nanti saya akan lampirkan jadual peperiksaan SMK Tinusa yang bermula pada 22 Februari hari Isnin dan berakhir pada 25 Mac 2021. Jadi kita ada 13 hari untuk berjuang. Anak-anak ini akan berjuang selama 13 hari mengikut subjek masing-masing. Okay, jadual ini telah kami sediakan. Jadual guru bertugas juga telah kami sediakan. Jadi setiap hari peperiksaan mesti ada guru-guru yang bertanggungjawab untuk bertugas membantu apa yang perlu kepada murid-murid semua. Baiklah, kepada ibu bapa penjaga, maka kami mohon sentiasalah ya memantau aktiviti ulang kaji anak-anak, dengan siapa diorang, pastikan penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal sangat penting. Kalau boleh just stay at home. Begitu ya. Okey, minta pastikan keperluan alat tulis mereka mencukupi, apa yang perlu. Mungkin tanya-tanya akankah? Mungkin kalau diorang mau cakap sendiri pun kadang-kadang ada yang segan. Mungkin kita tanya-tanya lah, begitu kan? Jadi pastikan keperluan alat tulis diorang ni cukup. Okay. Dan minta tolong tengok-tengokkan, pastikan kesihatan diorang ni. Sentiasa sihat, minum air putih banyak. Jangan selalu keluar, pantau ke mana diorang pergi. Kita mau pastikan mereka insya-Allah bebas daripada COVID-19. Ya, kita minta gitu. Okey. Pada hari peperiksaan pula, tengok-tengokkan diorang, pastikan diorang pula kemas, ya kemas begitu. Iron baju, tengok-tengok. Nak, sudah kau iron baju mo? Gitu. Tengok-tengok. Tengok mama. Gitu. Kan? Tengok diorang, kasih kemas-kemas. Rambut diorang, mana yang perlu disikat, minta tolonglah bawakan sikat ke. Bawalah sikatmu nak. Bawa. Okey. Untuk makluman ibu bapa dan penjaga, sebelum tamat sesi persekolahan hari itu pada 9 Februari hari Selasa, pihak sekolah telah melakukan beberapa aktiviti bersama dengan pelajar. So setiap calon SPM diminta untuk ini adalah keperluannya, keperluan peperiksaan SPM. Mereka diminta untuk membaca amaran peperiksaan. Amaran peperiksaan, baca pendek saja, ringkas tapi padat. So, diorang akan buat sini borang pengakuan calon bahawa mereka sudah faham, sudah baca setelah kami taklimatkan ya dari unit SPM. Selepas mereka tanda tangan tu, maksudnya diorang sudah faham lah tu. Dan mereka juga yang beberapa pelajar telah menerima ya borang pengenalan diri sementara. Sudah diberikan kepada yang mungkin belum dapat IC kan, masih menunggu begitu. Kita sudah sediakan borang ini kepada mereka. Sudah mereka tanda tangan, kita akan serahkan pada hari Isnin nanti. Kemudian murid juga telah menerima penyata pendaftaran peperiksaan. Ini diorang sudah terima ni. Di sini sudah terkandung nama diorang. Nama ada. Nombor angka giliran sudah ada. Dan di sini sudah tertera jadual peperiksaan mengikut mata pelajaran yang mereka ambil. Ya, sana ada tarikh, ada masa, ada kertas apa yang diorang ambil. Jelas tu di situ, cukup jelas. Pantau diorang, tengok-tengok diorang ni. Nak, ada papermu ini. Ulang kaji nak. Begitu. Kemudian pelajar juga telah menerima label meja masing-masing. Label meja ini di sana ada juga maklumat peribadi murid. So itu adalah sebelum sempat kita lakukan sebelum tamat sesi persekolahan. Dan setiap murid ini juga sebenarnya sudah tahu diorang duduk di mana.
Sebelum sejak tamat sesi tu sempat kami kasih atur dorang. So ini adalah contoh pelan kedudukan pelajar mengikut bilik peperiksaan. Situ jelas tu dorang tahu sudah, dorang ada duduk. Nanti kami kepilkan juga gambar, ya. Dorang sudah tahu. So inilah antara kedudukannya. Jadi jarak meja di antara pelajar di kiri dan kanan ialah 1.5 meter. Jarak juga tu, jauh tu. Itulah kan. Orang kata apa? Penjarakan fizikal. Itu penting. Ya. Jadi depan belakang semua jarak 1.5 meter. Okay, jadi pelan ini jelas sudah kepada mereka, ya. Tahu sudah dorang ni di mana, tingkat berapa, di kiri kah, di kanan, dorang ni duduk di mana, dekat tingkap kah, tengah-tengah kah, tahu sudah itu semua. Okay, so di pintu bilik peperiksaan sekali lagi kita kepilkan peringatan mesra untuk mereka, amaran peperiksaan sekali lagi, kan kita sentiasa ingatkan dorang. Ini perkara-perkara yang dilarang sama sekali. Dan yang ini pula sekali lagi jadual, ya, jadual peperiksaan. Ini semua adalah keperluan bilik peperiksaan, mesti ada di sana. Okay. And then pada hari peperiksaan, ini dia. Hari peperiksaan, sekolah merupakan kawasan larangan. Okay. Maksudnya bukanlah larang langsung tak boleh bapak datang. Boleh atas tujuan, tak ada masalah. Boleh datang. Okay, datang. Cuma ada kawasan yang tidak boleh ibu bapa berada di sana, kan. Macam tunggu diorang ke. Ada kawasan yang diorang boleh berada. Ada kawasan yang tidak boleh. Okay. Kita sudah sediakan tunjuk arah ke bilik peperiksaan. Diorang sudah tahu ni. Jelas terang lagi bersuluh. Memang diorang sudah tahu di mana diorang duduk. Okay, then ini pun sentiasa ingatkan mereka. Sentiasa tolong senyap. Peperiksaan sedang dijalankan. Clear dulu sama diorang itu. Kalau keluar itu memang kami selalu kasih ingat. Peperiksaan. Then kawasan bilik peperiksaan adalah dilarang menggunakan telefon bimbit. Ini mungkin akan mengganggu ni nanti. Mengganggu konsentrasi, fokus belajar masa menjawab peperiksaan. Okay. Baiklah, yang itu berkenaan dengan kawasan-kawasan, ya, tanda arah. Baiklah, pelajar ini macam biasa, SOP-nya apabila mereka sampai ke sekolah, pastinya mereka akan diimbas suhu dulu. Mesti itu memang every day, setiap hari, setiap pagi mereka datang itu mesti imbas suhu. Okay? Imbas suhu, mesti. Selepas imbas suhu, kita akan macam biasa cek kehadiran. Jadi mula-mula imbas suhu, kemudian ambil kehadiran. Yang ketiga, ini dia SOP yang terbaru. Ini namanya borang deklarasi saringan COVID-19. Ini semua murid akan isi, ya, isi. Sehari sekali saja isi. Kalau diorang ada paper sampai ke petang, cukup pagi itu saja diorang isytiharkan saringan ini, ya, cukup sekali. Okay. So bila diorang dapat borang, diorang tidak akan bagi dengan guru yang bertugas di situ. Diorang akan simpan dulu, kemudian bergeraklah mereka ke lobi pentadbiran yang memang di situ juga, tetapi mengikut bilik peperiksaan yang telah dilabel. Jadi lantai lobi pentadbiran itu memang sudah dilabel, label duduk. Label duduk mengikut bilik peperiksaan. Bilik 1, okay, nombor berapa sampai nombor berapa. Bilik 2 sampailah 13 bilik semuanya. Banyak ini kali, banyak bilik. Gara-gara penjarakan fizikal itu perlu. Dalam bilik itu setiap jarak meja ya, jarak meja ialah 1.5 meter. Jauh itu, jauh. Okay, so selepas imbas suhu, ambil kehadiran, isi borang deklarasi, duduklah mereka di lobi pentadbiran. Di sana mulalah rutin. Biasanya baca doa, mungkin
kata-kata motivasi daripada guru-guru subjek masing-masing kan. Mungkin ada tips-tips akhir kah, macam begitulah rutinnya setiap hari. So selepas di lobi pentadbiran, apabila tiba masa untuk masuk ke kelas peperiksaan, maka diorang bawalah alat tulis sahaja, kemudian botol air kalau perlu, dan kalau perlulah botol air, bukan wajib, tidak, kalau mau bawa-bawa, tapi simpannya di tepi meja. Dan yang borang deklarasi ini tadi mesti mau bawa. Itu kami sudah bagi tahu dengan mereka. Borang deklarasi ini akan mereka bagi kepada petugas pengawas SPM di dalam bilik peperiksaan masing-masing. Sebab itu saya bilang, diorang tidak bagi kepada guru bertugas SMK Tinusa. Diorang bagi kepada pengawas peperiksaan di dalam bilik peperiksaan mereka. Begitu jelasnya. Baiklah. Borang deklarasi ini setelah diserahkan akan diambil tindakan selanjutnya oleh ketua pengawas pula. Itu ada tugasan mereka yang lain. Baiklah, bagi pergerakan pula. Pergerakan untuk tempoh satu kertas kepada kertas yang lain. Jadi murid-murid ini tidak dibenarkan berada di dalam kelas peperiksaan. Macam tahun-tahun juga sebelumnya. So mereka akan berkumpul di lobi pentadbiran. Mana tahu kan ada lagi tips-tips kan. Kata-kata semangat itu penting itu kan. Penting, semangat itu penting itu untuk dorang. Kan? Kalau pelajar kiranya tempo beza dari satu kertas ke satu kertas itu terlalu panjang, kalau mereka mau balik tidak masalah, boleh juga, boleh balik. Yang penting mesti datang balik ke sekolah sebelum masa peperiksaan itu. Sebelum, jangan lambat-lambat, kasih ingat orang, Aina, kenapa kau masih di rumah nak? Cepat kau, tak lama ada ni papermu. Kasih ingat, pantau diorang. Kalau dapat snap lah itu jadual exam diorang tu, kenapa masih di sini ni? Cepat-cepat. Mana dia? Takutkan mana tahu balik rumah penat kah tertidur kan? Itulah pentingnya. Pantau anak-anak dalam jagaan kita ini. Baiklah, kemudian di kantin, diorang boleh beli di kantin sebiasa. Yang penting penjarakan fizikal, begitu. And then mohon juga ibu, bapa, penjaga sentiasa memberikan bekalan pelitup muka yang mencukupi. Kenapa? Setiap calon dikehendaki memakai pelitup muka sepanjang masa peperiksaan. Kecuali nanti waktu diorang pakai, pengawas peperiksaan minta turunkan sebentar untuk diorang cek dengan itu kad pengenalan ngamka itu muka dengan ni budak, dia cek. Itu fungsinya tu bawa kad pengenalan itu, mesti mau cek. Tengok dia, betul lah. So ingat, pelitup muka mesti ada dan pakai setiap masa. Itu kami sudah taklimatkan mereka. Hand sanitizer. Hand sanitizer dibekalkan di setiap bilik peperiksaan. Sudah ada untuk bilik peperiksaan semuanya. Cukup lengkap. Tapi kalau ada anak-anak yang sendiri mau bawa hand sanitizer sendiri, bawalah. Amatlah digalakkan. Waktu solat. Waktu solat hanya dibenarkan solat zuhur sahaja. Kalau solat asar tu, asarlah di rumah. Selagi mana ada ruang untuk kita balik ke rumah, maka itu lebih selamat. Jadi hanya solat zuhur saja dibenarkan di sekolah. Selebihnya baliklah ke rumah. Diorang ini nanti di surau tidak juga dibenarkan bersesak-sesak. So di sana ada sudah disediakan label jarak. Jarak. Unit kesihatan sudah sediakan label jarak di mana kedudukan untuk setiap soft. Tidak boleh soft rapat, macam yang sekarang ni lah juga di masjid-masjid kan. Tidak ada soft yang rapat. So, perkongsian kelengkapan solat adalah dilarang sama sekali. Langsung tidak boleh. Sejadah pun tak boleh kongsi. Telekung pun tak boleh kongsi. Jadi kami bagi tahu awal-awal, jangan kongsi. Diingatkan juga, jangan kongsi. Palis-palis nak kita tahu apa-apa kan. Jadi termasuklah
kopiah pun jangan kongsi. Kami sudah bagi tahu mereka. Tidak dibenarkan. Okey, jarak solat sudah kami tanda. Jadi dorang pun sudah tahu kalau mau solat ada sudah dia punya label-label. Okey. Berkenaan dengan kertas soalan, jadi tahun ini tuan-tuan dan puan-puan, kertas soalan SPM adalah kertas soalan tertutup sepenuhnya. Jadi tidak ada soalan yang boleh dibawa keluar kali ini. Ya, tiada. Semuanya ditinggalkan di dalam kelas peperiksaan untuk tindakan pengawas SPM yang selanjutnya. Okay, so peringatan mesra. Minta ibu bapa, penjaga, ingatkan supaya kad pengenalan anak-anak sentiasa dibawa. Atau yang borang dokumen pengenalan diri sementara yang ada saya tunjuk tadi. Ini contohnya ya. Anda boleh dekat-dekat sangat. Saya cover sikit lah. Ya, yang ini kecil saja nih begini. Isnin baru kami bagi. Kasih ingat mereka mesti bawa. Nak, mana isimu? Nak, mana borang? Bawa itu hari-hari. Dada itu balik. Nah, balik. Disuruh balik. Kan mesti ada itu. Penting itu. Penting. Okay. Itu mesti dibawa setiap kali menduduki peperiksaan. Kalau satu hari ada 3 paper, 3 lah. 3 kali juga kena tunjuk. Mesti begitu. Ya. Kemudian amaran peperiksaan sudah pun dorang baca, sudah dipahami, sudah ditandatangani. Jadi ingatkan dorang, nak, ingat peraturan peperiksaan. Ingat peraturannya. Ingat, penting itu. Gitu lah. Dan penyata pendaftaran peperiksaan yang tadi ada saya tunjuk, yang sekali dengan jadual itu, ada jadual exam dorang ini. Ini jadual nih, nanti Bapak boleh tengok mana penyata penyata pendaftaran peperiksaanmu nak. Mari Mama tengok dulu. Bapak kah? Mari Bapak tengok dulu. Mari Kunun tengok dulu mana? Oh, ini pula. Ingat kau ini. Mau dikasih ingat. Oh, ini jadualmu. Ingat ni nak. Ingat. Ya. Kasih ingat. Penyata itu penting. Mesti mau bawa pada hari yang pertama sekurang-kurangnya untuk tindakan pengawas peperiksaan. Sentiasa ingatkan dorang, nak, penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal. Dan akhir sekali daripada kami, kalau ada apa-apa maklumat terkini, informasi, kami akan salurkan melalui grup-grup yang telah kita wujudkan. Baiklah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan unit SPM SMKT Nusa. Kami berharap semoga semua calon SPM kita still sihat, ya, maju jaya, buat yang terbaik. Sekian dan terima kasih.